Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, anda bersama saya Hafid Olsen dan ini naratif khas pada hari ini 7 Ogos 2023 bermula jam 9 malam. Terima kasih kepada anda yang menonton kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM, dan terima kasih juga kepada mereka yang memanfaatkan berita RTM dan juga TikTok live ketika ini dan juga menerusi RTM Klik yang boleh dimak turun di telefon pintar anda. Baik, kepada para penonton semua, dalam keterujaan kita menantikan beberapa hari sahaja lagi menuju kepada pilihan raya umum DUN ke-15 pada hari mengundi pada Sabtu ini. Hari ini kita dimaklumkan dan juga diumumkan berkenaan dengan satu lagi perkara ataupun dasar yang akan diperkenalkan yang sudah pun melepasi Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 petang tadi berkenaan dengan gaji progresif. Ini satu perkara dan juga episod baru yang perlu kita beri perhatian, dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bawakan terus perbincangan ini untuk kita faham bagaimana sebenarnya gaji progresif ini dapat melengkapkan kepada apa yang kita ada sebelum ini, iaitu perintah gaji minimum. Dan saya boleh bacakan sedikit apa yang dikongsikan oleh kenyataan media yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi berkenaan dengan ini bertepatan apabila peratusan pendapatan pekerja Malaysia ataupun wage share ratio telah pun menurun daripada 37.2% pada tahun 2020 kepada 32.4% pada tahun 2022, dan kerajaan pada hari ini menetapkan sasaran kepada 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Dan dalam pernyataan ini juga ada menyebut berkenaan dengan gaji, bahawa gaji ini tidak boleh lagi diabaikan ataupun tidak dibincangkan kerana lebih kurang 2 juta pekerja yang mendapat gaji kurang daripada RM2,000 dalam keadaan ekonomi yang mencapai pada hari ini. Inilah soalnya kita bercakap gaji progresif demi poket rakyat. Saya akan ditemani dua tetamu pada malam ini untuk berbincang lanjut berkenaan dengan perkara ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu sebelah kanan saya, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan UMK, dan juga merangkap Fellow Pusat Pendidikan Sumber Manusia Kebangsaan NHRC. Selamat datang Prof, apa khabar? Oh, baik. Kita berjumpa lagi, dulu PRU juga, sekarang masih lagi PRU. Betul. Saya harap Prof dalam keadaan sihat. Baik. Dan seorang lagi, Datuk Muhammad Syafiee, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa UNI MLC. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Baik, kita ada dua tetamu untuk kita bercakap dalam soal ini. Baik, Prof dan juga Datuk, saya nak mulakan dengan Prof terlebih dahulu. Okay. Kalau kita lihat kepada kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga senada dengan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi petang tadi, bahawa satu dapatan gaji yang agak rendah dan juga telah pun diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dan sebagainya. Persoalan besar apabila kerajaan ingin melakukan satu polisi ataupun dasar gaji progresif ini ataupun PWM, Progressive Wage Model ini. Soal besarnya, adakah kita sebenarnya dah bersedia untuk melakukannya? Okey, terima kasih Encik Hafiz. Sebelum kita bercakap pasal gaji progresif, dasar gaji progresif ini, biar kita tengok seimbas kembalilah apa yang berlaku 10-12 tahun lalu, di mana kita dah mulakan dasar gaji minimum, dan itu pun sudah terlambat, di mana kita sepatutnya sudah lebih awal lagi berbanding negara-negara lain, tapi kita agak lambat. Jadi kenapa dasar gaji minimum diperkenalkan, dan juga perintah gaji minimum, dia mandatory lah. Maksudnya kita kena ikut apa yang ada dekat peringkat antarabangsa lah, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO, di mana kita pun telah nampak kita belum lagi, walaupun Malaysia dikatakan ke arah negara maju, NIC, New Industrial Country, tapi kita belum ada lagi. Jadi pada kerajaan yang dulu, iaitu pada tahun 2012 tu, dia telah kenalkan Majlis Perundang Gaji Negara, AKTA lah, dan lepas tu kita ada perintah. So maksudnya kita waktu tu ramai pekerja menerima gaji di bawah paras RM700. Maksudnya majoriti yang dapat tu. Jadi kajian telah dibuat World Bank dan juga ILO dan sebagainya. Kita dapati memang di bawah. Tetapi selepas itu kita tengok Malaysia telah merangka beberapa pelan pembangunan di mana patutnya kita jadi wawasan 2020 negara maju. Yep. Tapi kita terlanjak sikit, kita belum lagi, dan kita masih lagi bergerak ke atas. Jadi bila bercakap berpendapatan tinggi, maka gaji merupakan asaslah dalam hal ini. Sebab itu saya rasa pada kali ini kerajaan perpaduan mereka melihat kepada gaji berdasarkan kepada produktiviti dan juga berdasarkan kepada skill lah, kemahiran. Yep. Dan masuk akademik lah. Dan saya rasa dalam konteks hari ini, kalau kita lihat perintah gaji minimum mandatory adalah untuk golongan yang berpendapatan, Datuk pun setuju dengan saya, yang berpendapatan rendah, iaitu mereka ni mungkin tak pergi ke sekolah pendidikan ataupun pekerja mahir yang rendah lah. Maka kita mandatorykan, iaitu dalam perintah gaji minimum kita mesti ada. Jadi itu pun nampak progresif jugalah. Gaji kita naik daripada 800 200 dan sekarang
Syafiq boleh nampak sekarang 1,500. Tapi dia juga progresif lah. Tapi saya rasa kenapa Menteri Ekonomi YB Rafizi dan juga kerajaan sekarang serius hal ini, kerana ramai pekerja juga dalam paras pendapatan yang dikatakan gaji minimum, mereka telah mendapat sijil kemahiran. Contohnya SKM 1, 2, 3, 4, 5 dan ada juga dapat degree. Tetapi gaji masih lagi gaji minimum di taraf mereka. Dan saya rasa ini keluhan-keluhan lah kita dapati daripada golongan-golongan pekerja yang begini, iaitu maka kita kena ada satu progresif. Sebab tu dia panggil voluntarily based. Voluntary base ini ialah satu bukan paksaan, sukarela. Tetapi ada satu dasar yang boleh melengkapkan ke dasar gaji minimum. Dasar gaji mesti diteruskan kerana dia untuk golongan berbandar rendah, dan ini pun mengikut apa yang divisikan oleh ILO dan sebagainya lah. Dan kita dapati pelabur-pelabur pun akan melihat kepada labour policy kita. Tetapi dasar gaji progresif ini, saya rasa elemen-elemen sudah ada dalam sebelum ini, iaitu kita panggil PLWS. Kalau Encik Afiq nampak Productivity Link Based System. PLWS ini sudah ada waktu tu I think Kementerian Sumber Manusia bersama dengan tripartism lah, MTUC, MEF waktu tu saya rasa Dato' mereka telah come up with the PLWS, tapi itu pun voluntary based. Maksudnya elemen-elemen itu telah ada dalam dasar gaji progres ini. Jadi dasar gaji progres ini ialah satu langkah yang bagi saya baik kerana pekerja-pekerja golongan ini yang ada academic skill. Dan saya juga sangat meneliti kepada graduan. Sebab graduan, kajian yang terkini menunjukkan lebih kurang 10% graduan telah memasuki gaji minimum. Which is I think unfair, dan saya telah mendebatkan, memperjuangkan isu ini juga untuk golongan graduate ijazah yang sepatutnya mereka untuk high income, dia kena terima gaji lebih tinggi lah. Saya rasa disebabkan itulah kita dapati dasar gaji progres ini telah menjadi isu yang hangat. Dan pagi tadi pun Yang Amat Buan Perdana Menteri dalam M10 meeting mereka telah bincang, dan saya pendapat perbincangan ini mesti tripartism. Maksudnya MTUC kena terlibat bersama, betul MEF kena terlibat, dan buy-in daripada majikan. Sebab majikan perlu ada dalam ini, dan mereka juga tapi saya ingat majikan selalu mengatakan produktiviti. Dan bila mana kita akan melibatkan pekerja luar negara lah, kata pekerja asing dia katakan, bila kita nak pergi pekerja tempatan. Saya rasa semua faktor-faktor ini yang dalaman dan luaran inilah menyebabkan kita untuk memperkenalkan dasar inilah. Tetapi kena perlu satu kajian yang mendalam, jangan terburu-buru. Kita ini kalau terburu-buru nanti impak adalah kepada negara kita juga, ekonomi kita dan sebagainya lah. Ya, baik. Prof, dalam kenyataan media yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersifat sukarela yang dikatakan itu, seperti dimaklumkan oleh Prof, voluntary, berteraskan insentif dan juga terkait dengan productivity ataupun productivity link ini yang dinyatakan dalam kenyataan PMO ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Saya nak pergi kepada Datuk terlebih dahulu. Walaupun kita bercakap dalam soal kesediaan ini pada peringkat awal, dalam kenyataan ini menyebut bahawa pada peringkat ini sebanyak 62% pekerja dan 80% syarikat menyambut baik cadangan dasar gaji progresif dengan ciri-ciri yang dinyatakan, dan M10 berharap dasar ini akan menerima sambutan dan pernyataan banyak syarikat. Kalau kita melihat kepada peratusan, 80% syarikat menyambut baik ini adakah bayangan bahawa mereka sudah pun sebenarnya bersedia untuk melaksanakan gaji progresif ini? Datuk. Bismillah. Saya tidak berhasrat bercakap bagi pihak majikan, tetapi saya lebih banyak tumpukan kepada kaum pekerja lah. Pertama, izinkan saya untuk ucapkan tahniah kepada kerajaan kerana telah mengambil satu langkah yang positif. Kemungkinan besar selama inilah rintihan-rintihan yang dikemukakan oleh kesatuan-kesatuan sekerja di negara kita dan juga masyarakat umum yang mana mereka mendapat gaji yang rendah dan sebagainya. Dan dengan adanya satu model gaji yang dikatakan sebagai dasar gaji progresif, memberi satu impak yang positif pada saya. Walaupun saya katakan impak yang positif, dan tadi saudara moderator menyatakan 80 lebih peratus syarikat bersetuju, saya rasa ini satu petanda yang baik, dan kita kena terima perkara ini secara jujur. Jangan hari ini kita setuju, bila nak implementasi besok tak jadi. Ada banyak cerita. Ini banyak yang berlaku sekarang ni. Ini jangan main wayang sangat. Kita kena serius dalam perkara ini kerana bila Perdana Menteri telah umumkan dan ada syarikat telah pun bersetuju memberi satu komitmen. Ini satu komitmen merupakan maruah majikan itu sendiri. Kalau dia dah bersetuju,
laksanakan. Jangan ada hiccup here and there. Ini yang jadi masalah. Sedangkan gaji macam Prof kata tadi, even gaji 1,500 pun hari ini tidak beres. Tidak beres. Jadi kalau kita ada gaji progresif ini satu jenama baru. Satu jenama baru, satu paradigma yang baru, kita rasa kita patut terima pakai benda ini dengan baik, tetapi pengisian itu sangat penting. Pengisian itu dan pelaksanaan itu sangat penting. Contohnya, kalau semua stakeholder diajak untuk berunding atau berbincang, kalau persetujuan telah berlaku, janganlah tarik sampai 5 tahun akan datang baru nak laksanakan. Timing itu very important. Kalau boleh paling tinggi beberapa bulan saja, kalau semua dah bersedia. Saya tak nampak benda ini patut diheret begitu lama lagi, kerana dah cukup tu cukup lah. Kita pun dah bergelut dengan keadaan, dengan kos sara hidup yang begitu tinggi, tak mampu dan sebagainya. Cukup tu cukup. Kalau ada satu skala gaji yang baik, saya rasa ini satu arah tuju yang bagus. Kita patut sambut benda ni. Datuk rasa ia realistik untuk dilakukan dengan segera? Kenapa tidak? Saya rasa kalau semua orang sudah bersedia, 80% majikan kata dah boleh, saya rasa itu dah bersedia dah. Cuma sekarang ni dia kena jujur lah. Jangan cakap depan Perdana Menteri, okey, lepas tu tak okey, tak boleh macam itu. Dia kena pegang pada janji itu. Kalau kita dah bersedia, teruskan. Bagi 6 bulan daripada sekarang, on the road. Semuanya political will itu perlu ada. Itu je. Prof, kalau kita lihat perintah gaji minimum itu sudah pun ada, walaupun kita dapat melihat lebih kurang dalam 1 juta lagi masih belum dibereskan, walaupun keadaan ekonomi ini bertambah baik dalam ketika ini. Adakah perlu untuk kita melihat dan juga menyelesaikan isu gaji minimum terlebih dahulu sebelum kita bergerak kepada progresif ini? Bagaimana daripada pandangan Prof? Okey, tadi saya dah cakap kan, dasar gaji minimum pelengkap kepada dasar gaji progresif. Dasar gaji minimum ini kena ingat, dia adalah untuk golongan berpendapatan rendah dan juga yang tidak ada skill. Kena ingat very clear, tidak skill. Maksudnya dia dulunya gaji itu dibayar mungkin market force. Yang mana kita ratified market force lah. Lepas tu kita dapati market force ini kalau diberi market force boleh juga, tetapi ada banyak majikan-majikan mengambil peluang bayar di bawah gaji mengikut market force. Jadi itu sebab kita dah rasa pada tahun 2013 kita amalkan perintah gaji minimum. Saya rasa Majlis Pembinaan Gaji Negara pun dah lebih kurang 10 tahun. I think MTC pun setuju, I think Uni Global dan juga MEF sudah setuju untuk kita nak buat reformasi gaji. Maksudnya gaji minimum saya rasa kita telah menjadikan mandatory. Pelaksanaan itu pun di bawah Jabatan Tenaga Kerja lah, JTK yang menguruskan. Ada majikan tak bayar mesti ikut undang-undang lah. Mereka kena faham apakah implikasi. Kalau tidak bayar, dia ada beberapa penalti akan dikenakan. Kita tak nak penalti actually. Kita nak rakyat kita hidup sejahtera. Sebab rakyat kita cakap negara maju. Malaysia ini disanjung tinggi. Di mana-mana saya pergi pun, Malaysia dianggap satu negara terbaik lah. Even kalau kita tanya pelancong sebagainya, mereka suka datang sini. Tetapi dalam kesanjungan ini, pekerja kita jangan merana. Sebab tu saya rasa, saya terima kasihlah kepada MPGN, Majlis Pembinaan Gaji Negara, kerajaan. Datuk cakap tadi, ucap terima kasihlah kerana gaji minimum telah berjaya. Kita dapati peratus yang bayar ni memang tinggi. Okey, yang bayar gaji ni memang tinggi. Pada mulanya majikan memanglah. Pada mulanya macam Datuk cakap tadi, memang ada isu mereka tak nak bayar. Tapi sekarang saya ingat banyak majikan telah pun bersedia. Cuma yang isu ada mikro lah. Mikro industri itu yang hadapi masalah kerana kita baru lepas post-COVID dan sebagainya. Dan itu pun I think kerajaan telah pun amalkan balik. Bulan 7 lalu mereka telah bayar. Jadi ingat, gaji minimum dasar ini lain objektif dia. Objektif dia lain daripada dasar gaji progresif. Progresif ini ialah kepada mereka yang ada skill dan juga produktiviti. Contohnya, kalau kita cakap pekerja kan, pekerja kerja 1,500, dia akan tunggulah bila naik lagi. Takkanlah pekerja nak tunggu macam tu. Jadi saya dah bagi tahu Persatuan Sekerja, pimpinan Persatuan Sekerja pun berubah mindset mereka di mana seorang pekerja yang perform, katakan seorang pekerja perform, dia akan dapat gaji tinggi lah. Sekarang tidak. Sekarang ini ialah based on the gaji minimum. Jadi majikan pula mengambil pekerja-pekerja dengan keadaan itu. Jadi macam tidak ada korelasi. Jadi bagi saya untuk keluar korelasi itu, sebab tu kita kerajaan come out with dasar gaji progresif secara sukarela. Kena ingat, PWS element tu sudah ada. Dalam PWS tu, saya tengok, saya pernah terlibat dalam tu, kajian-kajian tu. Saya pernah terlibat dalam anugerah PWS, iaitu anugerah menteri.
even union, syarikat union pun menang dalam anugerah itu. Dan mereka telah jadi input tetap ada, iaitu gaji minimum. Yang kita cakap adalah input yang variable, yang PWS lah, yang berubah. Seperti productivity dan sebagainya. So I think seorang pekerja ni dia nak cepatlah naik untuk pangkat. So macam mana mereka naik pangkat kalau mereka tak nampak gaji itu bergerak? Sebab itu kita dapati ramai pekerja kita yang ada skill tu berpindah ke negara jiran. Kita tak naklah manpower kita pergi situ. Kita rakyat Malaysia, kita nak rakyat Malaysia stay ke sini. Contoh saya kan, kalau saya diberi peluang Datuk, saya lama dah migrate Datuk. Saya pernah dibagi gaji yang tinggi waktu saya habis PhD tu. Saya kata tak boleh, saya kena balik ke Malaysia. Jadi balik Malaysia ni walaupun mereka kata saya naik juga mengikut productivity. Semua saya dapat naik pangkat. Jadi banyak lagi rakyat Malaysia pun tunggu yang macam tu. Jadi saya rasa dasar yang dikenalkan tu, kalau kita betul-betul hati Datuk, saya setuju dengan Datuk, pelaksanaan penting dan buy in. Sebab majikan pun saya rasa mula-mula mungkin mereka rasa beban. Tapi bila ada productivity, kalau pekerja itu akan kerja dengan cara produktif yang tinggi, they will stay forever. Sebab mereka suka kan. Jadi kadang macam tu kita tak nak pekerja kita sambil lewa. Takkanlah hanya tunggu gaji minimum naik baru majikan pun naikkan gaji. Baik Prof, sebaik Prof masih ada di sini, kalau tidak kita tak berjumpa tak bagi contoh je. Baik, persoalan dan juga perbincangan ini telah membuka banyak parameter yang perlu diukur kepada sempadan yang lebih jelas. Kita akan berehat dulu seketika, kita akan kembali selepas ini. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda penentu masa depan negara. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakra padat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB, (1) A dan (B) Kanun Kesiksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Saksikan secara langsung undi awal PRU DUN ke-15.
Selasa, 8 Ogos, 8 pagi hingga 12.30 hari di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas. Kita bercakap berkenaan dengan gaji progresif demi poket rakyat. Isu ini masih lagi panas dan juga masih lagi dibual bicarakan oleh pelbagai pihak dan perlu pemahaman yang jelas dan juga perimeter yang jelas yang saya maksudkan sebelum kita berehat tadi. Saya nak terus tanya kepada Datuk, kalau kita lihat negara paling dekat dengan kita, negara jiran Singapura telah pun melakukan perkara berkenaan. Apa sebenarnya kita boleh belajar daripada model yang dilakukan Singapura? Kalau saya ingat saya bagi contoh janitor di Singapura, mungkin sebelum ini gaji $1,500 Singapura kepada $1,700 Singapura bila PWM ini dilaksanakan. Apa yang kita boleh belajar ataupun sebenarnya Malaysia ini sudah pun berada dalam keadaan yang lebih baik sebenarnya, Datuk? Kalau ikut pahaman saya rasa kita lebih baik daripada Singapura. Saya bukan nak menafikan Singapura tu. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, kenapa perkara ini berlaku? Kenapa perkara ini boleh berlaku? Ini semua sikap lah. Pada saya sikap tadi, kita telah bincang mengenai produktiviti. Contohnya lah, produktiviti. Kita mendesak pekerja ni cukup kuat. You mesti kerja rajin dan sebagainya. Supaya keuntungan syarikat tu boleh berlipat ganda. Memang bagus. Tetapi, in the end of the year, kalau kita tengok balik, kenapa pekerja-pekerja itu rasa macam tidak dihargai? Contohnya lah, kalau kita tengok, ada syarikat-syarikat hari ini di Malaysia ni pun, bagi kenaikan gaji tahunan RM10 pun ada setahun. RM15 pun ada. RM20 pun ada. RM30 pun ada. Di situ kita boleh nilai. Pekerja ni bukan bodoh. Dia boleh nilai balik pengurusan. Dia kerja 360 hari 1 tahun. Kenaikan tahunan dia cuma RM20. Jadi, siapa patut kita persalahkan kat sini? Kalau kita tengok baliklah. Jadi kadang-kadang ni kita selalu kata pekerja ni tidak ada produktif, pekerja ni tidak ada inisiatif. Cuba kita lihat dekat Singapura. Singapura tu mungkin cara dia membayar gaji tu lain. Kalau kita pun boleh bayar seperti Singapura, saya rasa lebih ramai orang akan balik ke Malaysia. Boleh kan? Bukan tak boleh. Tetapi kita kena lihat secara jujur pada hari ini bahawasanya kita kena kaji balik. Macam mana Perdana Menteri kata hari ini, kita kaji balik. Mekanisme kita yang ada pada hari ini, di mana longgar dia? Loophole ni. Di mana longgar dia? Siapa longgarkan benda ni? Siapa yang tidak menyokong? Kenapa tidak menyokong? Misal kata, kenapa perkara-perkara ini dijadikan sebagai isu? Setiap kali jadikan isu. Seolah-olah macam pekerja ni tak ada kerja lain. Dia tahu memberontak. Bukan. Kita minta hak kita. Jadi, respect and care itu mesti ada lah. Kalau majikan tak mau respect pekerja, misal kata, contoh saya bagi kenaikan tadilah, RM40, RM50. You just imagine dalam keadaan harga barang yang tinggi, sara hidup yang tinggi, RM40 dia bagi untuk 1 tahun. Jadi orang akan banding antara Malaysia dengan Singapura. Sebenarnya kita ni lebih baik kalau kita boleh wujudkan balik satu sistem lebih baik, lebih mantap, lebih jujur, lebih ikhlas. Saya rasa kita lebih baik. Ini cuma pelaksanaan saja tak betul. Pelaksanaan saja ini tak betul. Jadi kalau kita selalu katakan majikan ni buat tak betul, majikan akan attack kita balik. Dia kata pekerja ni tahu buat komplain saja. Iyalah gaji dia naik sampai juta-juta, tak ada orang komplain. CEO naik gaji sampai berapa ribu, tak ada orang komplain. Bila pekerja bawah naik sikit pun dah mula komplain. Ini tak betul. Kita mesti ada check and balance. Kalau dia dapat besar punya habuan, kita pun mesti dapat sedikit lah. Jangan dia dapat banyak, dia bagi kita satu jurang tu besar. Jurang. Kalau kita lihat balik jurang, sesuatu syarikat yang besar, yang declare untung yang banyak, kita check balik betul-betul. Siapa yang dapat gaji banyak, siapa yang dapat bonus banyak, dan siapa dapat imbuhan banyak. Banding dengan pekerja di bawah, apa dia dapat. Jadi pekerja sekarang ini, walaupun dia bukan skill dan sebagainya, otak dia bijak. Dia boleh buat satu kajian. Bila laporan tahunan itu keluar, dia boleh nilaikan. Di manakah keuntungan itu pergi? Kenapa tidak balik kepada mereka? Contohnya lah. Jadi kita boleh baiki, lebih baik daripada Singapura, kalau kita menggunakan satu kaedah yang lebih progresif. Satu kaedah yang lebih mantap. Kejujuran dan keikhlasan untuk maruah pekerja.
insya-Allah kita boleh mengatasi Yep. Singapura. Datuk, kita ada air untuk meredakan. Saya nak kembali kepada Prof. Kalau Prof kata awal tadi bahawa gaji progresif ini tidak boleh terburu-buru. Perlu melihat kepada pelbagai faktor. Faktor apa lagi sebenarnya perlu kita lihat supaya tidak ada grey area yang kita terlepas pandang ni, Prof? Okey, saya balik kepada PWS kan. Sebab kita memang ada elemen productivity dalam PWS memang ada. Dan kita kenal pun dalam 96 dan sehingga hari ini kan. Lebih kurang 15% lah syarikat dalam mengamalkan dan mereka. Jadi saya rasa maksudnya bukan terburu-buru, maksudnya ambil 2, 3, 4 tahun, tidak. Maksud saya ini ialah kita tengok implementasi. Datuk cakap tadi, ikhlas lah. Sebab kita nak tengok both party tahu. Kos bisnes pun naik juga. Kos sara hidup pun naik juga. Ini dua faktor ni. Jadi saya rasa yang penting ialah tripartite is very important. Maksudnya musyawarah itu penting. Discussion. Kalau tengok di Eropah, okay, kalau ambil contoh World Council World Council, negara-negara maju lagi masih ada gaji minimum. Dasar gaji minimum masih ada. Walaupun mereka declare Jerman ke France ke ataupun Australia masih ada sebab masih ada golongan yang berpendapatan rendah. Tetapi kalau tengok secara keseluruhan negara-negara itu telah pun mendapat gaji progresif. Mereka taklah gunakan nama progresif. Bukan PWS kan, tapi mereka sudah ada elemen itu. Dan satu perkara lah iaitu discussion between three parties ini penting. Jangan kita menidakkan. Kalau tadi dah cakap Singapore model, memang kita tak payah ikutlah model dia sebab dia punya latar belakang ekonomi lain. Kita geografi lain. Kita ada Sabah Sarawak. Saya berkali-kali bagi tahu, tengok balik kita punya infrastruktur. Sudah okey tak pasal kita? Cuba tengok jalan raya kita. Okey tak? Ada negeri belum ada lagi jalan raya. Macam mana nak bawa barang dari sini? Kadang-kadang aksiden berlaku, ramai orang meninggal dunia on the way. Jadi di situlah kita tengok macam mana keadaan negara kita. Kalau Singapura dia tak ada masalah. Infrastruktur IT dia okey, jalan. Jadi faktor itu juga menentukan kepada rakyat untuk belanja tinggi. Kalau kata contoh, kalau kita punya transportation very efficient. Dari point A ke point B, tak payah. Saya suka, terima kasih lah. Saya baru nampak di Kuala Lumpur, saya pergi nak parking kereta Kajang, tak dapat parking. Maksudnya semua orang sudah ambil. Semua orang sudah gunakan transportation. Very cheap. Sebab parking dekat KL ni, 1 jam dekat RM10. Lebih tapi ini pergi balik RM3 je. Okey lah tu. Maksudnya ada perubahan saya nampak. Maksudnya itu pun ada kesan kepada dapat gaji tinggi pun, kalau kos sara hidup tinggi Datuk, cost of ini tinggi, jadi majikan pun suffer juga. Jadi saya rasa dalam kategori majikan sekarang kan ada mikro, ada SME dan juga besar. Yang SME ini, yang mikro ni yang besar chunk dia. Jadi bila kita nak buat progresif ni, kita kena lihat faktor mereka. Jadi Datuk cakap tadi gaji progresif ni kalau gaji RM20 naik, macam mana dia ada motivasi kerja. Jadi it's okay, you make money, biar you make money, tapi you bayar jugalah. Jadi bila customer nampak benda tu kan, customer akan datang ke tempat itu untuk customer friendly lah. Jadi sure lah profit akan naik. Tapi profit itu pun kena naik juga kepada pekerja kita. Jadi pekerja ni manusia tahu. Manusia ni ada perasaan. Hafiz, perasaan. Dia bukan kerja semata-mata oleh gaji tu. Dia nak bangga dengan syarikat itu. Kita dapati banyak syarikat di Malaysia yang mengamalkan betul-betul tentang yang cakap tadi lah, sharing, caring lah. Kalau tengok Profesor Thomas Kokan from MIT, dia keluar satu buku Gain Sharing. Buku tu memang hebat sebab macam mana gain sharing, profit sharing lah. Jadi kalau benda ni boleh berlaku, saya rasa Malaysia duduk tempat yang terbaik. Kita ni jangan tengok sesuka hati tengok negara-negara mana, kita buatlah model sendiri. Tak boleh kita ciptakan orang sendiri. Kita ada rakyat Malaysia berbagai kaum. Kita ada faktor pertanian hebat semua. Kita hebatlah. Contoh, saya beritahu, gaji minimum sekarang ni, banyak negara telah contoh kita. Seperti South Africa, banyak. Even Indonesia. Indonesia satu masa dulu, mereka dah lebih awal dari kita. Sekarang mereka pun nak ikut kita juga. Maksudnya kita berjaya menarik perhatian. Jadi bagi saya, seorang pekerja, dia ada masalah sendiri. Majikan ada masalah sendiri. Yang kerajaan ini adalah balancekan. Itu Profesor Dunlop mengatakan dari awal lagi lah 1958, seorang profesor well known dari Harvard Business School. Dia kata tripartite sangat penting. Jadi bila ada kerajaan, itu sebab sekarang kan kerajaan tengah buat dasar gaji progresif ni, dia kena banyak engage dengan para pekerja. Tak boleh bergerak silo. Pekerja union berapa persen? Less than 5%. Tetapi walaupun 5%, kesatuan kerja mainkan peran penting. Jafi ingat tak gaji minimum? Siapa yang fight dulu? Satuan kerja walaupun dia less than 5%. Jadi engagement itu penting bagi saya. Itu faktor penting. Bila kita sudah buy in, senang untuk kita laksanakan. Dan saya juga harapkanlah apabila satu lagi kerajaan lah, tak tahulah ada ke tidak, kita tak kisah semua tu kan. Dasar ni teruskanlah.
teruskan sampai forever. Sebab dasar ini memang baik untuk ini. Saya rasa apa yang kerajaan buat sekarang ni baik. Tetapi ada juga pihak majikan kata mereka tak mampu. So mereka baru post COVID lah, gaji minimum lagi. Jadi mereka kena difahamkan betul-betul apa tu dasar gaji progres itu. Bagi saya senang aja. Dia ada kemahiran, dia juga ada projek. Jadi maka gaji akan naik lah. So kita kena buat skill, gaji skill. Contohnya, tahun ini katakan naik RM200. Tahun depan RM300 lah. Jadi pekerja sudah ada planning tahu. Wow, lepas 5 tahun aku boleh beli kereta MyWay lah, aku beli rumah lah. Sekarang mereka tak boleh planning. Jadi ikut gaji minimum lah. Majikan pun janganlah ikut gaji minimum. Gaji minimum ini adalah di bawah undang-undang. Kita ikut undang-undang 2 tahun sekali. Majikan kena bayar every year. Jadi barulah kita cakap productivity based salary. Lepas tu bukan saja productivity, insentif kena bagi pekerja. Itu semua dalam PWS. So kalau kita tengok balik PWS ini, kita boleh bawa beberapa elemen, boleh combinekan dalam dasar gaji progres ini, maka cantiklah itu. Jadi dia macam pelengkap. Dua-dua kena ada. Okay? Ada. Jadi pekerja yang start gaji minimum 1,500, tak kalah sampai bila-bila masa 1,500 tu. Mungkin dia ambil skill. Kita ada SKM, satu. Mungkin 1,800. Ini bukan gaji minimum. Cakap pasal gaji progresif. Okey, cleaner lah. Cakap cleaner. Seorang cleaner, tak kalah forever cleaner. Tukarlah dia punya, dulu kita cakap jawatan dia, cleaner level 1, level 2, level 3. Kita ada SKM. Bila level 2, 3, itu yang kena kerajaan buat. Jangan simply come up with that and then you just putting like that, lepas tu majikan tak pernah buat. Kena ada perancangan, kena bagi tahu dia what we're going to do. So in the context of satu negara yang aman damai macam ni, kita kena ada tripartism. Spirit of one Malaysian kena ada. Ya, baik. Terima kasih Prof atas penjelasan yang cukup padat itu. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita sekali lagi bercakap dalam soal parameter dan bagaimana kita ingin memahami dengan lebih mendalam berkenaan dengan gaji progresif demi poket rakyat. Kembali selepas ini. Ayo seluruh anak ber-TV, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Hai guys, anda bersama dengan saya Syasha Nadira untuk program Suara Madani. Dekat sini kita nak tanya sendirilah rakyat Selangor macam mana diorang kekalkan kadar pengangguran di bawah 4%. Macam pelik juga. Macam mana peluang pekerjaan boleh lagi banyak? Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita tanya pengalaman dan juga pendapat orang Selangor sendiri. Let's go! Tanya pengalaman saya memang senang sebab peluang pekerjaan dekat Selangor so far alhamdulillah memang banyak. Cuma rajin dengan tak rajin je untuk kita cari. Kadang-kadang kalau kita ada skill, itu pun boleh jadi kita punya sumber pendapatan lah. Selangor ni satu negeri yang dah maju dah compare dengan state lain kan. Jadi mana dia attract penduduk lain. Contoh daripada Kelantan dengan dia attract. Jadi mana benda tu akan boom, berkembang kan. Jadi mana tu ada kadar rate tu jadi rendah begitu. I think compared to other state, it is relatively easier. But I think it depends on what job you are looking for as well. Like there are some common jobs and there are some jobs that are still on demand, and it is really depends on what you are really looking for. Oh, I think definitely. Sebab hari tu saya pun ada pergi juga dan saya rasa memang tempat tu bagus lah. Especially untuk orang muda dan nak pergi sana as tempat pertama nak cari kerja. I think memang very useful for them lah. I hope that kerajaan sekarang still meneruskan inisiatif ni so that boleh benefit all of us lah. Dia negeri-negeri lain patut ikut buka untuk dorang punya rakyat, dorang bagi dorang buka. Memang bagus. Good job Selangor. Macam itulah yang kita nak. Okey, diharapkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan negeri Selangor bukan saja dapat membantu rakyat di negeri Selangor, tetapi dapat juga bantu rakyat di seluruh Malaysia. Dan semoga inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan negeri dapat dikekalkan dan diteruskan supaya dapat membantu seluruh rakyat Malaysia di masa yang akan datang. Malaysia Madani.
Perselisihan pendapat berlaku bila mana satu orang berbeza pendapat dengan orang lain dalam cara fahaman atau dalam cara berfikir. Ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-ikhtilaf. Sebenarnya dalam bahasa Arab ada beza antara al-ikhtilaf dengan khilaf. Kalau kita bicara terperinci di dalam hal ini, khilaf ini diertikan kepada satu perbezaan pendapat dan ianya hanya kekal sebagai satu perbezaan yang biasa saja. Adapun ikhtilaf, ianya adalah bila mana perselisihan pendapat, perbezaan pendapat boleh membawa kepada perdebatan, boleh membawa kepada saling jatuh-menjatuhkan. Maka di sinilah para ulama menzahirkan ataupun menulis satu lagi ilmu baru yang mengumpas lebih lanjut tentang adab-adab di dalam berbeza pendapat sehingga lahirnya satu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu al-ikhtilaf. Baik, kembali membicarakan gaji progresif demi poket rakyat bersama dengan dua tetamu. Saya nak kembali semula kepada Datuk dalam soal kemahiran dan sebagainya. Ini menjadikan kerisauan banyak pihak. Yang saya lihat adalah adakah kebarangkalian ataupun kemungkinan majikan-majikan ini tidak lagi mengambil pekerja tempatan, mengambil pekerja asing kerana mungkin PWM yang akan diperkenalkan ini tertakluk kepada pekerja asing. Bagaimana, Datuk? Saya berpendapat benda ini kita kena kaji balik semula. Sebelum kita kata mengambil pekerja warga asing, kita kena tengok dalaman dulu. Di mana weak point kita. Kita jangan jatuhkan satu hukuman yang begitu pantas seolah-olah pekerja daripada luar negara itu lebih baik pada kita. Sebenarnya pekerja kita ni lebih baik daripada mereka. Itu memang tak dapat dinafikan. Kalau ada siapa-siapa nafikan, itu dah tak betul. Yang kedua, kalau kita kaji balik sekarang ni, kenapa perkara ini berlaku? Sebab untuk majikan, kalau dia ambil pekerja daripada warga asing, dia boleh apa tu mengambil tindakan apa saja dia boleh buat. Dia tidak dikawal dengan apa-apa undang-undang misal kata. Dan mereka ni sanggup bekerja begitu panjang waktunya dan sebagainya. Jadi pada dia wear and tear tu tak ada masalah. Untuk pekerja di Malaysia ni kita ada budaya. Kita ada falsafah hidup. Kita ada keluarga. Kita panggil keluarga sejahtera. Ya, semua kita ada. So bila ada perkara seperti ini, kita kena kaji balik. Adakah satu dasar sudah ada di negara kita sekarang ni yang mana kita ada satu framework ataupun satu kerangka yang boleh kita ikut ini sampai 5 ataupun 10 tahun akan datang. Jadi kalau sentiasa kita menyalahkan pekerja-pekerja warga Malaysia ni, orang yang menyalahkan itu dia tak betul otak dia. Dia tak betul sebab dia ambil satu keputusan yang begitu pantas. Sebenarnya tak boleh. Kita kena pulihkan balik. Kalau anak kita ada yang tidak begitu pandai dan tidak jujur, adakah kita condemn? Tidak. Kita didik dia. Kita memupuk dia. Kalau sekarang dalam Malaysia ni, kalau kita tengok, kalau training yang kita buat pada hari ini tidak sejajar. Kalau tidak sejajar, macam mana training itu boleh membantu dia? Daripada kajian Union Network International ni, almost 70% training yang ada pada hari ini mismatch. Ya, bila mismatch berlaku macam ni, takkan ketirisan tu tidak berlaku. Ketirisan tu berlaku, wang ringgit tu keluar. Jadi kita kena kaji balik di mana letak kesilapan dia. Jadi kalau kita ada perancangan yang bagus, misal kata kita nakkan lebih kurang banyak ini pekerja yang profesional saja ataupun teknikal atau pekerja yang mahir, latih daripada sekarang. Jangan pandang seorang tukang sampah ataupun seorang bancu IT, dia tak bijak, dia bijak tetapi peluang dan ruang tidak dibagi kepada mereka. Saya boleh menyatakan pekerja-pekerja Malaysia ni kalau kita betul-betul kita membuat satu pendidikan dan pendekatan yang berhema, saya rasa mereka boleh menyahut. Cuma sekarang ni kadang-kala yang menjadi masalah ni ketidaktentuan sekarang ini berlaku. Walaupun dikatakan globalisasi dan sebagainya, tidak ketentuan. Kerana kita nampak ada syarikat-syarikat
Kalau dia ada bahagian sumber manusia, bukan sumber manusia yang kontrol. Dia ada belakang, dia konsultan lagi ada. This konsultan pun banyak dia bagi. Dia ni pengacau lah. Bukannya semua konsultan yang bagus ni. Ada yang baik betul. Ada yang dikacau pun ada. Jadi kita kena lihat juga peranan-peranan konsultan ini. Dia sepatutnya dia mendidik pekerja ini daripada bawah sampai ke atas supaya dia boleh duduk sebagai satu pemandu bisa kata. Kalau dia satu pemandu ataupun dia tukang sapu sampah dan sebagainya ataupun sebagai technician atau sebagai kerani bisa kata. Kalau ada perubahan yang nak berlaku mengikut teknologi yang ada, saya rasa syarikat itu mesti ada business plan. Maka business plan itu sudah ada pengisian dia. Jadi siapa yang jaga manpower tadi itu dia panggil sumber manusia atau modal insan. Modal saja insan tak ada. Jadi kalau modal insan tu sudah ada, dia kena kaji balik betul-betul. Di manakah keperluan? Apa keperluan yang mereka memerlukan untuk syarikat tu? Kalau target ini ada, sasaran ini ada, saya rasa tidak jadi masalah. Jadi macam mana saya katakan awal tadi, sasaran itu kadang-kadang tak kena pada sasaran dia. So kita kena kaji balik di mana letaknya kesilapan. Adakah pekerja luar tu datang saja pada hari ini dia pandai boleh buat kerja? No, I think budak-budak kita hari ini walaupun macam Borok Am bisa kata gaji dia 1,500 tetapi kepintaran dia tu ada. Kalau 50 tahun, 30 tahun yang kerja Borok Am ini sejak sekolah darjah 6, ini form 3. Dia boleh jadi even form 4, even dia boleh jadi fail untuk form 5. Tapi dia kerja. Adakah kita pandang dia tu remeh? Tidak. Kita mesti ada satu mesra pelanggan lah. Kalau syarikat itu tidak ada satu jajaran untuk dia orang untuk membuat dia punya skill dia ataupun upgrade skill dia, saya rasa syarikat itu fail. Jangan kita menyalahkan pekerja tempatan. Pada saya hari ini, semua keuntungan yang ada pada hari ini, negara maju pada hari ini, oleh kerana input daripada orang daripada pekerja-pekerja dalaman lah. Yang luar tu datang tu, dia tu ambil sebagai sampingan saja. Pelengkap saja. Jadi kita mesti ada dalam dasar gaji progresif ini, saya harap kerajaan akan mengambil satu nisbah. Dia mesti ada satu ratio. Banyak mana pekerja daripada luar sepatutnya masuk. Bukan kita halang, tidak. Tetapi keutamaan dia mesti bagi kepada rakyat Malaysia. Saya rasa itu yang paling produktif pada saya. Kalau nak jadikan gaji progresif. Prof, saya ambil perkataan daripada Datuk. Mismatch itu satu perkara yang besar juga. Prof dekat dengan pelajar universiti dan juga peringkat universiti. Macam mana mismatch ini sebenarnya boleh diselesaikan sebenarnya sebelum kita bercakap dalam soal yang lebih besar? Actually, bagi pandangan saya selepas gaji minimum diperkenalkan perintah, the next my move lah. Kalau tengok saya punya discussion, dialog semua ni dengan para pelajar, para pendidik dengan media masa semua tu, saya fikir kepada graduan ini. So gaji dasar progresif ini memang baik bagi saya. Satu masa yang tepat diperkenalkan sebab graduan ini mismatch ini bukan isu yang baru. Kita lama. Jadi kita kena tengok balik silibus kita. Program-program yang ada pada kita dan kita tengok pula permintaan dalam industri. So we have to go like demand and supply base lah. Macam tadi Datuk cakap kan. Tengok apa yang perlu kita boleh ubahkan dan HR department ataupun HR manager mainkan peranan penting. Sekarang panggil HR business partner lah. Jadi lepas tu tengok balik program. Jadi program kalau boleh satukan program. Kalau tidak fleksibel program tu macam mana dan tengok apa demand dalam industri. So kalau demand tu tidak ada, maka program itu boleh digabungkan dengan lain lah. Kalau ada demand, okey teruskan. Jadi mismatch ini ada kaitan gaji juga. So apabila graduan ni, seorang graduan macam cakap tadi kan, kalau seorang cleaner pun cerdik pandai, saya rasa graduan ni pandai lah. Kalau dia masuk universiti. Kalau tidak macam mana dia boleh tamatkan 4 tahun. 4 tahun kerajaan laburkan dia beribu-ribu ringgit ni. Nak train seorang engineer tu boleh sampai ke 1,000 seorang kalau swasta. So we spend a lot of money. Bila dia balik itu, semalam saya berjumpa, saya tak nak sebut nama. Graduan electrical kerja dekat McDonald. Saya tak salahkan McDonald lah. Tetapi patutnya dia dah pergi ke industri, dia dah aplikasikan ilmu dia. Walaupun kita mengatakan bahawa teknologi dia taklah begitu ini, tapi dia boleh gunakan ilmu dia. Jadi begitu banyak duit kita laburkan, tapi akhirnya datang kepada gaji yang patutnya kalau nak jadi McDonald manager, you boleh start di SPM. Yang saya tahu ramai SPM holder pergi kepada MACD. Jadi itu ada isu dia sekarang. Jadi saya rasa Menteri Pendidikan, saya banyak kali cakap lah. Menteri kalau nak cakap pasal sumber manusia yang terbaik,
kita kena start dari sekolah lagi. Kita kena plan. Dasar gaji progresif ini akan berjaya sekiranya kita ubah sesuaikan sistem pembelajaran di peringkat sekolah rendah, sebab anak-anak kita cerdik pandai. Pandai, hebat anak kita. Kalau Encik Hafiz bagi handphone, dia boleh tahu apa. Dia boleh ajar balik. Sekarang dengan chat lah, chat GPS lah, semua dia tahu. Dia boleh ajar balik. Saya risau ni. Satu masa ni dia kata, Prof, I think Prof ajar yang benda-benda lama lah. Kami contoh. Jadi saya pun kena update. Jadi lepas tu KPT pula. Apa yang kita keluarkan. Jadi ilmu risau ni start dari sekolah, masuk ke universiti dan lepas tu college ke politeknik. Lepas tu dia keluar dan dia menjana pendapatan. Bagi saya, graduan kena menjana pendapatan untuk negara kita. Dan majikan tak ada masalah. Bukan majikan, bila ada gaji dasar progresif ni, dia boleh bayar. Sebab tu saya kata, dasar sumber manusia ni masih very clear. Adakah dasar ini, kita sudah akta-aktakan. Baru ni kerajaan, terima kasihlah kepada kerajaan, akta pekerjaan sudah ubah, fleksibelkan kepada pekerja dan juga majikan. Majikan pun rasa beban juga tu. Lepas tu tiba datang. Jadi, you can see tak, banyak dasar-dasar, sebab tu majikan rasa a bit confused lah. Dan pekerja pun confused juga. Kerja sekejap akta. Jadi akhirnya semua ini dasar ini terbaik bagi saya. Semua dasar dikenalkan oleh pihak kerajaan baik. Cuma cara implementasi industri penting. Sebab tu peranan universiti sangat penting. Sekarang peranan universiti melihat 10 tahun akan datang. Jadi semua pemimpin-pemimpin industri termasuk pensyarah, pelajar kena bekerjasama. Bukan lagi macam student dengan lecturer, tapi student, lecturer, industri work together. Saya betul-betul mengharapkan, Datuk, industri masuk ke universiti jadi sebagai partner. Mentor, mentor bukan apa ni komen negatif. Oh, you punya graduan tak laku. Memanglah tak laku kalau tak ada mentor. Jadi saya nak all the big industry, I think YB Rafizi pun sudah mulakan academic industry dan sebagainya. Train, place and train. Dulu train and place. Sekarang train. Jadi apa pun sajalah. Jangan bazirkan wang rakyat. Jangan bazirkan duit kerajaan. Kita nak setiap sen dikeluarkan oleh kerajaan, Datuk, bermanfaat kepada rakyat kita. Betul. Termasuk majikan dan ini. Jadi kita tengok micro. Micro suffering. Jadi saya nak daripada bagi insentif keluar daripada bajet kerajaan, ini mungkin saya nak bagi tahu idea daripada kajian-kajian saya lah sebagai akademik kan. Marilah kita bagi tax exemption untuk mereka. Contoh, if you really progress dasar gaji bagi ini diamalkan, we giving a tax exemption. Bagi award, kita boleh start anugerah Perdana Menteri. Wow. Dasar gaji progresif. Wow. Motivasi. Wah, kita dapat anugerah tu Tiba-tiba Micro pula dapat. Terbaik. Banyak syarikat di Malaysia, macam saya cakap, banyak syarikat juga yang amalkan. Jadi kita kena come up with banyak kempen-kempen, motivasi. Tetapi saya harap kerajaan sebagai guide lah, sebagai abang besar lah. Dia kena guide industri dengan satu sekejap pun kena jaga juga. Bagi mereka training, ubah mindset. Bukan lagi hanya asyik bincang quality bargaining, tapi dalam quality bargaining, baru ni kita buat ESG, betul? ESG, Environmental, Social Governance. Itu satu macam audit system. Majikan, union very less know about that. Kajian kami dah buat. They don't know anything with ESG. Tiba-tiba majikan cakap ESG pula. Kita janganlah culture shock. Jadi kita dapat kajian, maybe less than 5% yang tahu ESG. So kita cadangkan, bila you kenalkan satu dasar tu, biar sama-sama tahu benda. Sebab yang jalankan pekerja. Bukan majikan hanya bagi sebagai. Jadi saya nak lebih guna mentor-mentee system lah. Kita ada agama lah. I think every agama say that take care lah your people. God also created kan. Tuhan cipta kita take care our people. Jadi kalau kita tak bayar gaji, di mana kita nak buat gaji semua tu? Di mana kita nak buat profit semua tu? Tapi kalau kita jaga baik-baik, saya rasa syarikat kita pun akan berjaya. Jadi bagi saya, polisi-polisi dekat dasar ni memang terbaik Malaysia. Tengok balik semula. Mungkin kata nak cakap entrepreneurship. Setakat mana entrepreneurship ini boleh diilhamkan di hati pelajar? Adakah mekanisme itu ada? Adakah ekosistem ada untuk mereka buat? So kalau universiti, macam Universiti Malaysia Kelantan kan, kami memang universiti Datuk, Keusahawanan. Baru ni KPT telah pun bagi kredit kepada kami. Pusat Pendidikan Keusahawanan Nasional. Bagus. Banyak aktiviti kami ke arah keusahawanan. Dan kami punya student pun jadi milioner. Ada menjadi milioner dan mereka balik bantu. Jadi saya rasa program-program yang dibuat ni mesti match kepada industri lah. Kalau tidak, kita akan cakap lagi 5 tahun lagi, dasar pula. So saya tak nak banyak dasar. Dasar tu memang fokus dan terus kita berjaya. Baik Prof, ini juga dikatakan sebagai care ekonomi yang Perdana Menteri selalu sebutkan. Baik, kita akan berehat sekali lagi untuk kita lanjutkan lagi dan juga mendalami lagi berkenaan dengan gaji progresif demi poket rakyat. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Siapa yang ketentukan sama ada Malaysia kekal sebagai satu negara hebat di dunia? Yang akan tentukan bukan orang-orang tua yang lapuk pemikiran nak pecah belahkan rakyat. Yang akan tentukan masa depan ini aman, semua kita bersaudara, semua kita bekerja untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita adalah anak-anak muda sendiri. Marilah mari. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita, hak memilih. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Marilah mari. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Saksikan secara langsung undi awal PRU DUN ke-15. Selasa, 8 Ogos, 8 pagi hingga 12.30 hari di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas gaji progresif demi poket rakyat. Saya nak mulakan dengan Datuk pula. Ya. Kalau kita gambarkanlah ataupun kita andaikanlah PWM ataupun polisi gaji progresif ini untuk kita terima dalam tempoh beberapa bulan ini. Apa sebenarnya batu penghalang lagi yang perlu kita hapuskan dengan cepat supaya tidak ada sekatan untuk kita merealisasikannya? Pertama, saya rasa kita mesti ada kejujuran, keikhlasan dan ketulusan. Sangat penting. Ini kita kena develop dulu. Sebab cadangan yang dibuat oleh kerajaan pada hari ini, kami daripada Union Network International, kita terima baik. Memang satu kerangka yang bagus, tetapi kerangka ini jangan tinggal kerangka saja. Dia mesti ada follow up. Dia mesti ada dia punya action plan tu mesti ada. Kalau action plan ini tak ada, lepas tu dia tidak juga meletakkan tempoh, mungkin juga action plan ini boleh rosak. Kita tak mau, minta maaf saya kata, perkara ini dipolitisaikan. Ada pula orang cuba nak heret benda ni kepada perkara yang negatif. Dijadikan ini sebagai isu politik. Saya rasa tidak. Pada saya, hari ini kita lihat hasrat kerajaan
untuk mewujudkan gaji progresif ini satu daripada option. Option yang terbaik kalau dibanding pada yang lain yang dah ada dah. Mungkin dengan adanya satu kerangka ataupun framework yang bagus, saya kira mungkin akan datang semua kelompok akan dapat jadi satu daripada hari ini pecah belah yang mana tidak ada hala tuju dan sebagainya. Jadi mungkin gaji progresif ini membuka satu jalan yang positif dan konstruktif supaya kita boleh ada satu sasaran. Bila ada sasaran tu kita nampak, jadi semua orang nampak semua satu perkara saja, iaitu kita mesti berada di situ. Kita mesti ada berada di situ, ramai-ramai kita mesti ada berada di situ. Maknanya kita tidak ada lain-lain yang kerangka yang ada. Kita nampak hanya ini saja. Kalau ini boleh dapat dilaksanakan, saya kira dalam tempoh 6 bulan perkara sepatutnya dilaksanakan. Jangan kita failkan benda ni. Kalau kita boleh laksanakan, ini saya rasa satu daripada pencapaian yang terbaik untuk kerajaan pada hari ini. Terima kasih. Prof, bagaimana? Okey, bagi saya sama juga seperti gaji minimum. Pada awal tu kita pun ada banyak cabaran lah masa tu, tapi akhirnya kita terima juga sebab dia nampak kebaikan dia dan kita nampak banyak syarikat terjadi. Sama juga bagi saya saya setuju dengan Datuk punya ni, satu cubaan baik dari pihak kerajaan. Dan saya rasa seperti mana dia cakap tadi, kita semua nak melibatkan semua pihak daripada industri, daripada satuan kerja, pekerja dan juga kerajaan. Jadi kerajaan sebagai orang tengah kan, dia akan runding lah dua-dua belah pihak. Walaupun kita ada konflik, according to Professor Alan Fox dan Alan Flanders dalam kajian mereka di British pada 60-an, mereka kata kerajaan boleh meleraikan ini. Jadi kita rasa perkara ini baik untuk graduan lah bagi saya lah. Macam ada satu berita baik untuk graduan kerana graduan rasa ada something perubahan akan berlaku. Dan juga kepada mereka yang ada kemahiran macam SKM1, SKM2, adapun pekerja tu masuk SPM. Lepas tu 2 tahun dia dapat degree. Jadi ada berita baik untuk dia orang. Jadi saya tengok keseluruhannya dasar ini kalau diteruskan dia pelengkap. Jadi dasar gaji mana diteruskan untuk golongan pendapatan rendah. Dasar gaji progresif ini untuk golongan yang telah dapat kemahiran. Productivity akan datang secara naturally kerana dasar sumber manusia syarikat itu lebih baik dan mereka kena tengok pula gaji. Macam tu cakap tadi, janganlah bayar RM20. Kita kena bagi satu gaji kenaikan tu yang setimpal dengan productivity. Jadi productivity ini penting sebab dia penat tahu kerja ni, tapi di samping itu kalau dasar sumber manusia very clear dan saya rasa benda ni akan berjaya lah. Jadi akar rumbinya ialah mereka yang di bawah tu, yang syarikat mikro dengan SME itu yang paling penting lah sebab mereka ini yang siapa sekarang yang sengsara. Tetapi kalau kita boleh gabung jalinkan dengan pihak kerajaan memberi support dari segi tax insentif itu, saya rasa akan jadi saya rasa bagi banyak motivasi lah kepada majikan dan pekerja. Itu peranan kerajaan. Terima kasih. Profesor Dr. Balakrishnan dan juga Datuk Muhammad Syafiee, terima kasih atas perkongsiannya. Saya fikir banyak lagi sudut pandang yang perlu kita lihat. InsyaAllah kita akan undang sekali lagi untuk kita bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan gaji progresif ini. Dan juga kepada anda, terima kasih kepada penonton dan tidak lupa juga kepada mereka yang akan mengundi awal esok. Selamat menjalankan amanah dan juga tanggungjawab anda untuk membuang undi, InsyaAllah. Dan juga kepada anda, terima kasih sekali lagi menonton kami di semua platform kami di Berita RTM. Saya Hafidh Olsen, Malaysia Madani, tekad kepaduan penuhi harapan. Jumpa lagi, selamat malam.